Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempertemukan kita kembali di dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama dalam majlis ini, dan kita mengharapkan dengan ilmu yang bermanfaat ini Allah berikan kita kekuatan untuk terus beramal, istiqamah dalam siri amalan, dan yang paling penting Allah terima amalan kita dan memberatkan timbangan kita di mahsyar kelak, yang menyebabkan kita di antara orang-orang yang dipermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Kerana Rasulullah telah mengingatkan kita bahawa man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan sudah tentu ilmu yang dimaksudkan itu adalah ilmu fardu ain. Kemudian barulah diikuti ilmu-ilmu yang lain. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, hendaklah kita berusaha untuk mendalami kembali ilmu-ilmu, terutamanya ilmu akidah dan tauhid, supaya kita mengenali pencipta kita dengan sebenar-benarnya, supaya kita mati dalam keadaan beriman, mati yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita tidak mengenali Allah dengan sebenar-benarnya, ia merupakan masalah hati yang mana ianya perlu dicuci dan perlu digilap, perlu diberikan petunjuk seperti mana yang dibimbing oleh generasi awal dahulu, maka insya-Allah kita akan selamat. Tetapi bila kita meninggalkan bimbingan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana berakidah, seperti mana yang diakidahkan oleh Rasulullah dan para sahabat, maka khabar menyedihkan bahawa kita tidak mampu untuk membeli syurga Allah dengan baik kalau kita tidak mengikut jalan-jalan yang telah ditetapkan. Baik. Maka di sini kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi berkisar dalam bab ensiklopedia akhlak salaf yang membicarakan golongan terawal, golongan 3 generasi yang terbaik yang telah diiktirafkan oleh Allah, yang mana Allah mengetahui hati-hati golongan-golongan yang bersama dengan Rasulullah pada ketika itu. Allah tahu hati mereka, Allah tahu murninya kebersihan hati mereka, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur kekufuran. Mereka ikhlas kepada Allah, mereka ikhlas kepada Allah dalam siri agama mereka itu, lalu mereka mendapat pengiktirafan golongan itu adalah mereka itulah golongan yang terbaik, seperti mana yang telah diceritakan oleh Allah di dalam Taurat dan Injil. Pengikut Muhammad adalah pengikut yang terbaik. Kemudian diikuti dengan satu perkara lagi, yang apabila Rasulullah SAW mengisyaratkan golongan yang kedua yang terbaik dan ketiga yang terbaik, kemudian siapa yang mengikut rentak-rentak golongan pertama, kedua dan tiga, itulah yang diiktiraf sebagai salafus salih, yakni golongan tabi'in dan tabi'in. Maka mereka itu adalah golongan yang terbaik. Tuan-tuan dan puan, kita tidak ada pilihan dalam bab ini melainkan ittiba', mengikut sahaja. Kerana ini agama adalah agama wahyu, dia bukan agama akal. Agama wahyu yang mesti diikut dengan iman. Maka insya-Allah kalau kita ikut dengan iman, sudah pasti kita akan berada di atas manhaj yang betul, atas titian siratal mustaqim. Maka kita tidak akan digoncang-goncang, tidak akan memberi kesan orang yang menggoncangkan kita. Kerana itu semua disebutkan di dalam hadis. Cuma memerlukan kekuatan kepada kita, kekuatan ilmu dan kekuatan iltizam dalam agama kita ni. Baik. Akhlak salaf, akhlak orang yang terpilih ini disebabkan mereka ini telah diterima oleh Allah dan telah redha. Jadi kita menyaksikan terutamanya akhlak-akhlak ini bagaimanakah kedudukan mereka di sisi Allah, itu yang lebih utama. Dan kita pun kena mengikut rentak-rentak ini supaya kita mengikut rentak yang Allah ajarkan kepada Rasulnya, dan Rasulnya telah mengajarkan kepada kita, bahkan Allah telah mengiktirafkan Rasulnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu di atas akhlak yang besar, yang hebat, yang mulia.
dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tu, jangan kita bicara tentang orang mengkritik kenapa kita nak ikut Rasulullah. Ada sekecil-kecil macam itu ikut. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, mula-mula saya pun tak perasan dalam kataan sampai orang kata yang besar perlu disettlekan, yang kecil bab ikut sunnah pun kita nak ni didahulukan. Kita dulukan pemerintahan kita dulu. Tak, tuan-tuan dan puan-puan, rupanya yang kecil itulah membuktikan kesetiaan yang besar. Yang kecil, kalau kita tak mampu nak bawa perkara yang kecil, maka bagaimana kita nak mampu bawa perkara yang besar? Kalau kita tak mampu nak pikul sekilo beras, tiba-tiba nak pikul 10 kilo beras, tak logik di akal. Memang tak logik. Oleh kerana tu, ianya bermula daripada kecil. Ittiba'ur Rasul. Ittiba'ur Rasul itu yang dianggap kecil, dianggap remeh. Perkara-perkara yang paling penting dalam bab ini bermula daripada hati yang ikhlas. Yakni hati kita perlu di-clearkan dari unsur-unsur syirik, khurafat dan bid'ah. InsyaAllah. Bila hilang unsur-unsur syirik, khurafat dan bid'ah, tuan-tuan dan perempuan, hilang kencing manis, hilang darah tinggi, hilang kolesterol, hilang apa lagi. Maka orang tu sihat. Bila sihat, dia mampu melakukan aktiviti-aktiviti dan apa juga yang dia makan pun tak menjadi masalah. Tetapi kalau dah ada kencing manis, Allah, nak makan kuih tak boleh, nak makan kek sedap tak boleh, berbagai-bagai. Dah kena darah tinggi, lagi berat. Kolesterol, lagi sakit. Okey, ini di antara perkara yang mengisyaratkan kepada kita bila hati yang disebutkan sebagai raja pada tubuh badan ini baik, maka baiklah seluruh jasad. Maka kita perlu penekanan yang betul-betul baik dalam bab pembersihan hati dan pembentukan akhlak. Ingat, risalah ini adalah risalah yang paling penting dalam risalah agama kita, kerana permulaan dakwah kita, dakwah Rasulullah di Mekah dahulu bermula daripada akidah dan akhlak. Akidah ditegerangkan, ditekankan kepada kita, kepada umatnya, kepada sahabat. Kemudian diikuti dengan akhlak. Kenapa? Dengan akhlak yang mulia ini menggambarkan agama ini, akidah ini adalah akidah yang benar. Jadi oleh kerana itu, dalam bab yang kita bicarakan ensiklopedia akhlak salaf adalah untuk membentukkan akidah dan membentukkan akhlak kita supaya mengikut ciri-ciri golongan yang terbaik. Baik, pada pelajaran yang lepas kita dah membicarakan mengikhlaskan niat, nombor 2 memohon pertolongan Allah, nombor 3 memiliki akidah yang benar, dan sekarang kita masuk muka surat 69, menuntut ilmu. Tuan-tuan dan perempuan, tidak ada hujah untuk kita berbicara dengan Allah nanti, saya ni jahil ya Allah, saya tak tahu. Jangan. Allah dah bagi lagi kita hidup, nafas kita masih lagi ada, bahawa kita mampu untuk menuntut ilmu. Teknologi pada zaman sekarang. Waktu dahulu, zaman dahulu nak menuntut ilmu seperti Imam Bukhari daripada Bukhara sana, dari Bukhara, dari Rusia, nak pergi ke Baghdad, nak pergi ke Mekah, Madinah, memakan masa yang begitu jauh. Dia bermula daripada pendidikan awalnya Al-Quran, kemudian dia terus nak menuju menuntut ilmu hadis dalam keadaan beribu kilometer. Hari ini teknologi itu telah sampai kepada kita, yakni tanpa menggunakan kekuatan. Macam kita sekarang ni, Yayasan Ta'lim, kita tak pergi, tetapi kita buat live, kita mampu menuntut ilmu. Di mana-mana sahaja kita berada, di waktu bila sahaja kita berada, kita mampu untuk menuntut ilmu. Kelapangan yang Allah bagi, tidak ada hujah kita di depan Allah nanti. Saya tak kenal Allah dengan betul. Tak ada hujah. Sama ada kita nak belajar ataupun tidak. Sedangkan hadis mengatakan, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim, lelaki ataupun perempuan, wajib, terutamanya ilmu fardu ain. Ilmu mengenal Allah. Jika kita tak mengenal Allah seperti mana yang Allah tetapkan, maka kita bermasalah. Tidak ada hujah. Tuan-tuan dan perempuan, ianya merupakan satu perkara yang perlu kita tekan dalam diri kita, anak-anak kita, generasi kita, ilmu. Oleh kerana itu Imam Bukhari dalam bab hadis dia telah menuliskan satu bab, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ilmu sebelum berkata-kata dan berbuat. Kerana apa? Perkataan kita mendapat pahala, mendapat syurga disebabkan kita tahu apa yang kita cakap.
perbuatan kita yang kita lakukan betul mengikut apa yang disyariatkan, maka kita layak untuk memiliki syurga. Oleh kerana itu ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Dan berapa ramai orang yang tidak ada ilmu untuk berbicara tentang masalah agama. Akhirnya mereka itu membawa kepada neraka. Berapa ramai orang yang berangan-angan untuk masuk syurga tetapi beramal dengan amalan yang tidak pernah disyariatkan. Mereka berada di dalam golongan yang sesat. Itu dia ilmu. Ilmu membezakan antara hak dan batil. Apatah lagi kita berada di zaman akhir zaman ini yang Allah katakan, ya Rasulullah katakan, diangkatkan ilmu. Dengan matinya ulama tidak ada pewaris. Maka wajib bagi kita menuntut ilmu kepada orang-orang yang betul-betul amanah dalam bab ini. Orang-orang yang betul ada ilmu yang mengikut 3 generasi yang terbaik. Kalau tidak, kita berhadapan dengan berbahaya. Di antaranya ialah yang pertama, penyeru-penyeru di kalangan manusia yang berlidah dengan lidah kita menyeru ke arah neraka. Yang Rasulullah sebut dah. Disebabkan kita tidak ada maklumat. Jazahullah khairan pada Yayasan Ta'lim. Dan pada mana-mana pertubuhan atau gerakan ataupun majlis ilmu yang menyerukan kepada Quran dan Sunnah. Kerana mereka cuba membimbing kita ke jalan syurga. Mereka membimbing kita mengikut akidah yang dibawa 3 generasi yang terbaik. Fahaman yang dibawa oleh 3 generasi yang terbaik. Dan ianya agak sukar di akhir zaman. Kerana apa? Disebabkan kejahilan ummah. Disebabkan penyeru-penyeru daripada neraka yang berserban juga, berjanggut, berjubah. Ya? Menyeru kepada syirik. Menyeru kepada khurafat. Menyeru kepada bid'ah. Berat. Tuan-tuan dan puan-puan, berat kita. Percaturan sengit. Ya, tetapi kita inginkan syurga Allah. Tapi kalau kita tidak bersedia dalam berhadapan dengan golongan-golongan ini, dengan ilmu yang mantap, maka habislah kita. Wajib bagi kita penuntut ilmu mencari ilmu yang tepat. Yakni ilmu yang mengikut seruan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dialah Tuhan yang tidak berhak disembah melainkan dia. Dengan arti kata lain, bahawa kita kenal Allah seperti mana Allah ajarkan kepada Rasulullah. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu, wahai Muhammad, dan para sahabat beriman, sesungguhnya mereka itu akan mendapat petunjuk. Fa'in tawallaw, jika mereka berpaling, fa'innahum fi syiqaq, mereka itu dalam keadaan yang pecah, dalam keadaan yang hancur. Jadi insyaAllah, tuan-tuan dan perempuan, ini merupakan manhaj yang paling penting menuntut ilmu. Nak menuntut ilmu, kena mencari guru yang betul-betul mahir, betul-betul faham akidah yang benar. Kerana apa? Imam Ibn Sirin, salah seorang tabi'in, mengatakan, Inna hadha ilmu dinan. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzur amman ta'khudhu dinakum. Maka hendaklah kamu melihat dari siapa kamu mengambil agama kamu. Okey, jadi wajib bagi kita mempelajari ilmu mengikut adunan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama salaf. Jadi menuntut ilmu adalah satu kewajipan, yakni terutamanya ilmu agama. Ilmu yang lain fardu kifayah, ya, adalah satu tuntutan, tidak dinafikan. Oleh kerana itu, semua apa yang kita, misalnya tuan-tuan dan perempuan ada macam kami ini, ya, belajar ilmu agama, fardu ain dan fardu kifayah. Yang mana fardu kifayah itu melepasi fardu ain sebagai tuntutan. Tuan-tuan dan perempuan mungkin berada di medan yang berlainan. Ya, oleh kerana itu fardu ain perlu disettlekan. Fardu kifayah perkara itu mengikut bidang masing-masing. Jangan semua nak jadi ustaz, ustazah, tak akan jadinya. Tak akan terbina satu kemodenan, kemajuan daulah, tak akan terbina dengan baik. Okey? Jadi tuan-tuan dan perempuan berada di atas medan masing-masing. Jika seorang tu engineering, ataupun doktor, ataupun arkitek, ataupun guru, profesor dan berbagai-bagai, itu semua bidang-bidang yang mana tuan-tuan dan perempuan akan mendapat ganjaran pahala Allah yang besar di sana. Tapi syarat fardu ain mesti clear. Kalau akidah tak clear, walaupun tuan-tuan dan perempuan menyokong Nabi, ya, seperti Abu Talib, akidah tak clear, habis. Ya, tidak ada faedah baginya
ya menyokong Nabi walaupun dengan hebatnya. Oleh kerana itu wajib bagi kita menjaga dalam bab ini. Ya, fardu ain mesti clear. Selain daripada tu bergantung kepada bidang masing-masing yang mana akan memperolehi pahala-pahala tidak dinafikan. Ya, pahala yang tuan-tuan puan-puan terjun pada zaman bekerja dahulu, itu semua adalah bidang-bidang fardu kifayah yang Allah akan bagi di sisinya pahala-pahala tersebut. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita dan mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu agama kita supaya kita dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan kita kenal pencipta kita sebaik yang mungkin. Baik, ilmu ibarat cahaya yang menerangi jalan kita menuju Allah. Dengan ilmu Allah mengangkat darajat hamba-Nya dan melimpahkan kebaikannya seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Mujadilah. Ya, ada kita dengar Al-Mujadalah, ada yang Mujadilah, ya. Jadi ala kulli hal ianya tidak menjadi masalah Mujadalah ke Mujadilah ke. Yang paling penting dalam bab ini, ya, kita membacanya dalam keadaan kita mengenali apa yang Allah nak terangkan kepada kita. Apa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang ke-11. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat darajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa darajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Okey. Pada ayat ini jelas kepada kita dua golongan yang diangkatkan oleh Allah. Pertama ilmu, iman, dan kedua ilmu. Ilmu ni dia tak kira. Ilmu apa sekalipun kita terjun bidang, ya, maka dia akan diangkatkan darajatnya. Oleh kerana itu saya teringat seorang tu, ya, dia harta termasuk dalam bab ilmu bagaimana kita nak memiliki harta. Ya, maka kita akan diangkat darajat. Orang ni dia tak pandai dalam bentuk pendidikan, dia hanya boleh mengira saja, kira. Ya, itu orang kampung kami lah, ya. Kampung saya tu. Dia pandai kira. Nak buat kerja lain ialah kerja biasa tu, tetapi nak berpendidikan tinggi tu tak ada. Tapi bab matematik, masya-Allah, pandai. Dia terjun medan perniagaan. Ya, subhanallah. Kelebihan, itulah kelebihan ilmu dia, pandai mengira, pandai mentadbir, itu dia. Ya. Dia hanya dengan kemahiran tadbir dia, pengiraan dia, dia boleh buka kedai, dia boleh buka petropam, dia boleh buka kawasan taman, ya, sampai dia mati, ya. Berarti ilmu dia tu mengangkatkan darajat dia. Walaupun badan dia orang panggil sifalan gemuk, memang gemuk. Ya, saya masih waktu kecil tengok lagi dia. Ya, tetapi orang bagi tahu kemahiran dia hanya mengira dan managekan perniagaan. Itu je kemahiran dia. Baca tak berarti sangat, apa tak berarti. Tetapi disebabkan ilmu itu, maka dia mantap. Dinaikkan darajat dia. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, ilmu apa yang bila kita specialize kan ataupun mahirkan, maka kedudukannya dia akan jadi lebih tinggi, lebih mantap dan lebih dinilaikan mahal harganya. Oleh kerana itu Allah mengingatkan kepada kita, iman kalau betul, ya, insya-Allah. Okey, pada hari kita menyaksikan Imam Ahmad rahimahullah dengan kedudukannya ilmu yang begitu mantap, ya, iman dan ilmu digabungkan pada hari fitnah tentang berkaitan Quran itu, ya, pada fitnah tentang fitnah Mu'tazilah dengan Imam Ahmad, maka kedudukan iman dia diangkat dan ilmunya diangkat. Begitu dahsyat, ya, begitu dahsyat. Walaupun dia difitnah oleh Mu'tazilah, dipenjara sampai 2-3 tahun, dirotan, dipukul di dalamnya, sabat kekuatan itu yang menyebabkan dia menjadi di antara golongan yang hebat yang disebutkan Imam ahli sunnah. Bayangkan, tuan-tuan dan perempuan, ya, pada hari kematian dia beribu orang yang datang dalam keadaan menjadikan satu benda yang menghairankan. Yang menghairankan bagaimana seorang yang dianggap oleh golongan Mu'tazilah itu sehingga pemerintah menyeksa dia apa semua, tetapi bila hari kematian dia, ya, pada hari kemenangan dia, maka didapati beribu yang datang, kehormatan yang Allah agungkan dan
penghormatan yang diberikan kepada orang yang ada ilmu dan iman. Okey. Dan tidak dinafikan dalam bab ini, kita menyaksikan keimanan ini kemuncak. Keimanan tidak boleh ditandingi. Ya, keimanan dalam bab ini Allah dah katakan yarfa'ullahu alladhina amanu minkum, wahai orang yang beriman, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita jadi orang yang beriman betul-betul. Kerana Allah dah menjanjikan untuk mengangkatkan orang yang beriman ini. Maka mari kita cuba jadikan kita orang yang beriman. Bagaimana? Pertama, mesti mengikut akidah yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian kita mengikut rentak-rentak ulama salaf, mengikut ittiba'ur Rasul tanpa banyak bicara iman sahaja. Dan kita kena berhadapan dengan ujian-ujian, sabar. Ya, teruskan pergerakan kita. Maka insya-Allah Allah akan bantu. Allah akan angkat darjat kita di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah katakan lagi, dan Allah akan memberikan ilmu kepada mereka ini dengan tahap yang berbeza-beza, yakni beberapa darajat. Maka penuhkanlah ilmu di dada. Ilmu apa yang kita ada, teruskan. Ilmu agama mesti, ilmu yang lain teruskan. Maka insya-Allah Allah akan angkat kita darajat, beberapa tahap, beberapa darajat, sehingga kan Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam satu hadis, darajat antara ahli syurga dengan ahli syurga yang satu lagi, tingkatan yang 100 tingkat syurga tu, syurga pertama, syurga kedua, jaraknya adalah seperti langit dengan bumi. Itu dia darajat. Bila disebutkan di sisi Allah itu darajat, begitu kedudukannya. Baik. Dan Rasulullah SAW bersabda lagi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memberi kepadanya pemahaman dalam urusan agama. Maka dia akan memberikan fahaman dalam urusan agama. Ini adalah satu perkara yang agak sukar. Kerana ramai yang mengaji agama, dia ingat dia dah faqih, dia ingat dia dah mahir. Itu yang berlaku pada zaman sekarang ni. Kita menyaksikan fatwa yang gila-gila. Maksudnya fatwa yang tidak layak dibicarakan. Orang yang berilmu tidak pernah mendapati fatwa-fatwa pada zaman sekarang. Ya, saya teringat seorang lelaki ni, dia imam salah satu masjid di Dubai, dia punya fatwa na'udzubillah min zalik. Ya, bagaimana dia boleh diangkat menjadi imam, dikeluarkan dalam TV, soalan-soalan ditanya, dia jawab na'udzubillah min zalik, soalan yang berbentuk kufur, menghina para sahabat, yang menganggap sahabat ni tak ada apa-apa. Ini kalimah-kalimah anak-anak muda yang jahil, yang tidak ada ilmu, yang cuba bercakap mengikut hawa nafsu belaka. Ni dia zaman sekarang. Itu orang Arab. Itu belum lagi yang kita tengok, na'udzubillah, fatwa-fatwa yang perkataan yang mana berunsur syirik, berunsur na'udzubillah. Oleh kerana itu dalam bab ini, ya, kena berhati-hati supaya kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya, untuk difaqihkan dalam agama. Kerana masalah memfaqihkan, yakni memahirkan agama, bukan mudah sebenarnya, tetapi kalau Allah dia dah ada ilmu yang banyak, Allah berikan rahmat dia, maka Allah memberikan kebaikan kepadanya. Disebabkanlah hadis mengatakan, barang siapa Allah hendakkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan memberi kepadanya pemahaman urusan agama. Ya, pemahaman urusan agama. Ini bukan perkara yang mudah sebenarnya. Kenapa? Kerana apabila berlaku pada zaman sekarang, zaman fitnah, urusan agama ini banyak dipermainkan dengan kononnya dia ada ilmu dalam bab agama. Na'udzubillah. Dalam hadis lain pula Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha rida'an li talibil 'ilmi wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'i wa fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib innal ulama warisatul anbiya innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman wa warathu al-'ilm faman akhadha bihi akhadha bihaddil wafir." Okey. Dalam hadis ni hadis yang panjang. Saya baca dalam riwayat yang lain pada mukaddimah lalunya hadis yang pendek. Okey, apa dia? Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, nescaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga.
Barang sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap bagi mereka untuk menaungi seorang penuntut ilmu lantaran redha terhadap upayanya itu. Ya, malaikat mengembangkan sayap bagi kita yang pergi menuntut ilmu tu. Bagaimana? Dalam bab ini yang saya tekankan, bila masuk persoalan ghaib, hanya beriman. Malaikat itu pun kita tak tahu bagaimana. Bila sebut sayap, kita dah terbayang sayap burung, sayap itik, sayap ayam. Tak. Ya, sayap kapal terbang. Bukan begitu. Tetapi kita agak tertarik apabila Rasulullah SAW mengatakan Jibril mempunyai 600 sayap. Bagaimana? Wallahu a'lam. Rasulullah nampak. Dan dalam surah Fatir menceritakan, ya, sayap mereka ini berbagai-bagai. Para malaikat mempunyai sayap yang berbagai-bagai. Yang disebutkan dalam surah Fatir, siapa yang nak tengok boleh tengok dalam surah Fatir. Ya, surah yang ke-35. Okey, muka surat 434. Juzuk yang ke-22. Okey. Pasal kita nak bicarakan bagaimana malaikat mengembangkan sayap. Agak termenarik perkara begini. Bagaimana itu yang kita tak mampu untuk berbicara. Bila kita boleh tengok malaikat ni? Ya Ustaz, bolehkah kita tengok malaikat? Tak boleh. Ya, tak boleh. Jangan nak bicara lah. Ya, kerana apa? Kita waktu hidup ini berserah pada Allah, tetapi kita tak mampu untuk melihat malaikat. Kerana golongan sufi ni dia ada penyakit. Dia nak tengok benda-benda gaib. Sedangkan bila dia dapati benda gaib itu adalah syaitan banyak yang menipu dia. Okey? Kita akan lihat malaikat tetapi hari kematian kita nanti. Itu orang kafir, orang Islam semua akan tengok. Ya. Disebutkan dalam hadis. Okey, baik. Ayat yang pertama kita lihat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa ya. Surah Fatir, surah yang ke-35, juzuk 22. Muka surat 434. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni begitu hebat bagi saya. Kenapa? Saya beriman dengan kehebatan Allah. Ya. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan untuk menguruskan berbagai urusan, yang mempunyai sayap masing-masing. Ada yang 2, ada yang 3 dan ada yang 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey. Pertama ayat ni kita iman tanpa banyak bicara. Itu kaedah kita. Ya, kita beriman tanpa banyak bicara. Kerana apa? Allah kata dia jadikan makhluknya yang bernama malaikat ini uli ajnihatin, yang memiliki sayap. Masna 2, thulatha 3, waruba 4. Dan ditambahkan pada sesiapa di kalangan malaikat yang dikehendakinya. Jadi keadaan itu yang kita tak tahu, dan kemuncak yang disampaikan oleh Rasulullah bahawa Jibril mempunyai 600 sayap. Oh, subhanallah, itu di antara pengurusan yang begitu dahsyat. Itu pasal persoalan malaikat kita tak mampu untuk membicarakan melainkan dengan dalil-dalil sahaja. Ya, ini ada pula orang-orang yang mengatakan malaikat tu begini, begitu, mengikut akal masing-masing. Na'udzubillah min zalik. Akal kita ni penyakit. Dia tak mampu untuk bicara sampai ke puncak alam ghaib. Yang mana tubuh badan kita dan diri kita sekeliling ini pun kita tak mampu untuk berbicara. Macam mana bentuk oksigen yang ada kita sedut tiap-tiap hari tu? Ya, bagaimana molekul oksigen itu bergabung? Tiba-tiba molekul oksigen bergabung dengan
H2O, ya, H2O, molekul hidrogen digabungkan dengan oksigen jadi air pula. Air pening kepala, ya. Karbon dioksida, ya, begitu je. Karbon dioksida dia digabungkan antara oksigen dengan karbon jadi karbon dioksida. Macam mana tu? Kita tak nampak, sedangkan dia berada di keliling kita, ya. Maka ahli sains boleh membicarakannya tanpa kita ada maklumat daripadanya, kita pun tak tahu. Jadi begitu juga dalam bab malaikat, kita tidak mampu membicaranya melainkan melalui dalil-dalil yang sahih sahaja, ya. Baik. Jadi malaikat bila dia mengembangkan sayap, sesungguhnya malaikat membentangkan sayap mereka untuk menaungi seorang penuntut ilmu lantaran redha terhadap upayanya. Yakni malaikat mengembangkan sayapnya untuk meraihkan penuntut-penuntut ilmu. Itu tanda keberkatan, tanda kebaikan bagi penuntut-penuntut ilmu. Walaupun kita berada di online sekarang, ya, kat rumah tu, ya, atau kat mana kita berada, malaikat sedang mengembangkan sayap, tanda redha dia kepada kita, ya. Maka ikhlaskan, dan saya katakan lagi, tuntutlah ilmu dengan beradab walaupun kita dari jarak jauh, kan. Bukan kita kata apa, ialah kelas orang tua kadang-kadang, kelas orang-orang yang pencen ni, atau kelas kita agak jauh ni daripada depan ustaz, dia ada beberapa kekurangannya dari sudut tu. Berbeza dengan orang yang ada di depan, yakni sistem talaqi yang dikatakan, dia punya keberkatan tu, ada keberkatan dia, ataupun syafawi yang diambil secara direct tu lain, ya. Pasal apa? Kalau kelas yang di luar ni agak jarak jauh ni lain juga. Disebabkan apa? Okey, ustaz ada di sini, ustaz para pelajar nampak ustaz, ya, para penuntut ilmu nampak ustaz tak nampak, ya. Dia pergi kelas dia boleh makan tu dia, nasi dia bukanya begitu sekuat-kuatnya mulut, kan. Ustaz tak nampak. Tetapi, ya, bukan kita kata tak boleh ke kami duduk macam ni, itu terpulanglah. Tetapi adab penuntut ilmu, bila dia menuntut ilmu, kita saksikan di zaman kegemilangan ahli-ahli ilmu dahulu, mereka menuntut ilmu, masya-Allah, tabarakallah, ya, beradab walaupun mereka dalam jarak yang jauh, guru tak nampak, tetapi beradab itu diambil kira. Hatta Imam Syafi'i yang dikatakan, dia nak buka helaian muka surat tu berhati-hati supaya jangan bunyi walaupun krek sikit, supaya tidak mengganggu untuk guru. Itu kelebihan dia. Okey, tapi ala kulli hal tak apa, insya-Allah ilmu itu tetap kita akan dapat. Kemudian cuma berhati-hati dalam siri menuntut ilmu kalau ada gangguan-gangguan. Misalnya kita di rumah tu kadang-kadang cucu kacau, anak kacau, kucing kacau, dia mengganggu. Lepas tu air pula kacau, apa makanan tak sedap pula kacau, dia mengganggu. Tapi kalau kita jaga adab-adab tu dalam siri menuntut ilmu, insya-Allah keberkatan tu ada. Kemudian semua yang ada di langit dan di bumi meminta keampunan untuk seorang yang berilmu. Di sini dikatakan al-alim. Sesungguhnya orang yang mengajar seorang guru. Wa innal alim, orang yang memiliki ilmu. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, yakni di langit siapa? Para malaikat. Ya, para malaikat termasuk, ya, awan-awan, termasuk apa lagi yang ada di langit yang berbentuk makhluk-makhluk Allah yang diberikan kehebatan, ya. Mereka memohon keampunan kepada pengajar-pengajar ilmu ataupun orang-orang yang ada ilmu. Bahkan ikan di dalam air juga melakukannya, yakni memohon keampunan kepada orang yang ada ilmu. Ini kelebihan orang-orang yang ada ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama hadis ini saya beriman. Kerana kedudukan hadis yang sahih ini, maka tidak perlu diragukan, maka saya beriman. Okey? Kerana apa? Kerana ianya termasuk persoalan ghaib. Bagaimana persoalan ghaib? Ianya terbukti apabila kita melihat di antara makhluk Allah ini berbicara, yang dibuktikan dengan hadis-hadis dan dibuktikan dengan beberapa maklumat saintis yang mengkaji dalam bentuk-bentuk gelombang-gelombang yang dikeluarkan oleh makhluk-makhluk Allah ini dalam istilah-istilah tertentu. Agak menarik dalam kajian mereka. Tapi nak menceritakan, pertama, kalau kita beriman dengan hadis, berarti dalam hadis ini mengatakan sesungguhnya semua yang ada di langit, ya, bintang-bintang,
planet-planet, langit itu sendiri dan para malaikat, mereka itu meminta keampunan untuk orang yang berilmu, sehingga kan di awan pun termasuk dalam kategori langit. Oleh kerana itu Rasulullah SAW menceritakan seorang lelaki, dia tengah-tengah berjalan tu, tiba-tiba dia terdengar dari arah langit, dari arah awan, ya, dikatakan kepadanya, pergilah kamu siramkan kebun si Fulan, disebutkan nama si Fulan. Lalu awan tu pergi ke tempat si Fulan, lalu disiramkan. Ya, ini menunjukkan di antara makhluk-makhluk Allah yang menarik dalam bab ini. Okey. Dan kita menyaksikan dalam haiwan-haiwan yang hidup berbicara, bantai pula. Batu-batu berbicara. Kak Rasulullah SAW sebelum dia menjadi nabi, dia pernah mendengar suara-suara ini. Ya, dia menceritakan, sebelum aku menjadi rasul, aku mendengar suara-suara yang menyebut, yang menegurku, yang memberi salam. Lalu aku toleh, tak ada siapa. Ya, kita ni toleh mula otak kita pun sudah haji, hantulah apa kan. Itu. Tetapi bila dia menjadi nabi, dia mengetahui bahawa binatang-binatang ataupun batu-batu itu yang memberi salam atau menegurku. Agak menarik dalam bab ini dengan cerita bagaimana Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, dia mendengar suara-suara tasbih-tasbih di dalam lautan. Ya. Dia mendengar kalimah-kalimah, ya, tasbih memuji Allah di dalam lautan. Begitu juga apabila Allah mengatakan binatang-binatang ini, burung-burung ini bertasbih, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Okey, kita tak memahami tasbih-tasbih mereka. Begitu juga bila disebutkan sehingga kan ikan di dalam air juga melakukannya itu. Ya, ikan pun bertasbih yang seperti mana kita katakan dalam cerita Nabi Yunus. Ya, yang ditelan ikan paus. Bahkan dalam peristiwa akhir zaman, apabila bumi ini ya menjelang kemunculan Dajjal, menjelang kemunculan Isa, turunnya Isa, menjelang kemunculan Imam Mahdi. Dalam peristiwa apabila kita memerangi Dajjal, memerangi Yahudi, maka semua pokok-pokok dan juga batu-batu akan membantu orang Islam dengan berkata-kata, wahai orang Islam, orang mukmin, sesungguhnya di belakangku ada orang Yahudi, maka bunuhlah dia. Kecuali satu pohon yang disebutkan nama pohon Warqat, ya, satu pohon yang menjadi satu pohon Yahudi, yang mana kita menyaksikan dalam internet bahawa Yahudi telah mengambil memohon donation kepada seluruh pengikut-pengikutnya untuk memberikan ataupun memberi benih pokok ini untuk ditanam di seluruh Yahudi. Jahat, ya. Mereka boleh mempercayai tentang hadis yang mengaitkan dengan Qarqad adalah pohon Yahudi yang tidak menceritakan jika orang Yahudi menyorok di belakang. Dan mereka tahu bahawa Islam akan bertapak sampai kembali ke Palestin sana dan menumbangkan kerajaan Yahudi nanti. Baik. Keutamaan seorang ulama atas seorang yang rajin beribadah adalah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Okey, ini di antara satu contoh yang menunjukkan orang alim dengan orang jahil takkan sama. Takkan sama, ya. Walaupun alim itu berbidang-bidang. Kalau tuan-tuan dan puan mahir dalam bidang masing-masing, kami pula mahir dalam bidang kami agama. Kami tidak akan masuk campur. Kami tidak boleh masuk campur dalam urusan bidang tuan-tuan dan puan. Kenapa? Kerana jika kami masuk campur dalam bidang tuan-tuan berarti kehancuran. Okey? Yang disebutkan dalam hadis, jika diserahkan satu tugas bukan kepada ahlinya, tuan-tuan dan puan bagi saya menoreh getah, ya. Bagi saya bukan bidang menoreh getah. Kalau bertani sawah padi, saya nak orang Bendang dahulu. Ya, insya-Allah saya mahir. Itu pun zaman dahulu yang pakai kuku kambing tu. Ya, pakai sabit tu. Ya, untuk potong padi. Itu okey. Tetapi kalau nak bicara menoreh getah, ya, saya tak mampu kerana bukan bidang saya. Ya, silap pokok pun. Nak toreh getah pergi toreh batang telefon. Nak toreh getah tu terus mati. Kenapa? Bukan bidang. Begitu juga kalau diberikan tuan-tuan dan puan kepada saya bidang baik kereta, memang tak mampu.
Itu dia. Kedudukan ilmu masing-masing, bidang masing-masing. Oleh kerana itu dalam bab agama, serahkan kepada ahli bidang. Jangan kita pergi nak mengolahkan agama. Seperti mana bidang kedoktoran, ya, serah kepada ahlinya. Jangan kita nak masuk campur dengan ijtihad kita, doktor-doktor sampingan kita, Mak Mea, Kak Pia, Abang Lah, yang mana cuba bagi pandangan. Mereka bukan doktor. Ya, mereka itu bidang mereka masing-masing, tetapi biar ambil doktor yang betul-betul, di sana ada kebaikan. Ya. Kerana beza alim dengan jahil, beza langit dengan bumi. Saya katakan, oleh kerana itu Rasulullah SAW mengingatkan, orang yang bukan bidang kedoktoran lalu bagi pandangan kedoktoran dia, maka mati orang tu, dia bertanggungjawab. Kerana bukan bidang dia, nak bagi pendapat, okey makanlah ni, ya, insyaAllah kencing manis awak tu habis. Ya. Tiba-tiba dia makan-makan, mati dia. Dia bertanggungjawab. Orang tu, orang yang bagi nasihat itu bertanggungjawab. Tu kaedah yang diterangkan oleh agama. Okey? Baik. Jadi, perbezaan langit dengan bumi. Memang tak nafikan. Langit dengan bumi. Perbezaan seorang alim. Ya, misalan. Tuan-tuan dan perempuan, kita menyaksikan misal contohlah. Ya. Seorang tu, dia pergi Mekah. Bila pergi Mekah, kita dengan masyarakat kita bermazhab Syafi'i. Ya, kalau waktu umrah tu mungkinlah boleh senang kalau berkaitan dengan sentuh wanita membatalkan wuduk atau wanita menyentuh lelaki membatalkan wuduk. Pergi Mekah, nak tawaf. Tersentuh minah Arab tu. Alamak, waktu tu kita tawaf. Dah kategori batal bagi mazhab Syafi'i. Habis. Tetapi alhamdulillah Allah berikan kita ilmu sedikit. Ya, Allah bagikan kita kefahaman sedikit. Okey, bagi masyarakat yang kurang jelas, okey kita tukar mazhab. Boleh tukar pula kan? Ya. Kita boleh tukar mazhab, maka ambil mazhab Hanafi ataupun mazhab Hanbali, sentuh, ya, tidak membatalkan wuduk. Dah memudahkan kita. Nampak dah ilmu bagaimana? Dulu kita tak faham, tapi alhamdulillah disebabkan program nak ke Mekah ni, alhamdulillah dah belajar. Oh, boleh rupanya. Tetapi kalau kita mendalam lagi dalam masalah fiqh ini, kita dapati masalah menyentuh, ya, wanita yang dimaksudkan dalam ayat itu, la mastumun nisa tu, oh bukan sentuh biasa ni, sentuh yang bermaksud, ya, bersama ataupun maaf kata jima'. Jadi jelas lagi. Ya, jadi bertambah ilmu kita, jadi ia mempermudahkan. Berarti tawaf lah banyak kali, berapa kali kena sentuh ke, 7 kali dalam tawaf tu, tiap-tiap kali lalu kena sentuh, dia tidak membatalkan wuduk kita. Alhamdulillah, mempermudahkan urusan kita, kan? Jadi oleh kerana tu, ya, dalam bab-bab yang begini agak menarik. Dia tak sama alim dengan abid. Rasulullah membezakan antara alim dengan abid, satu perkara yang menarik. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan perempuan, kalau kita ada ilmu sedikit, jangan cuba berani nak mengeluarkan fatwa. Jangan sama sekali. Wallahu alam, kita bolehlah nakalkan, Syekh ini mengatakan, Ustaz ni katakan, kalau ada kita faham tentang dalil, kita boleh bagi dalil. Macam itu. Tetapi jangan sama sekali, tak betul dia tu, Ustaz tu. Jangan. Kalau kita tidak memahir, tidak faham dengan ilmu yang tepat. Kerana apa? Ini berlaku pada kisah dalam kisah lelaki yang mana ingin bertaubat setelah membunuh 99 orang. Yang masyhur dalam kisah taubat dan nasuha. Ya. Disebabkan kalimah yang Rasulullah sebut ini, perbezaan antara alim dengan abid. Ya, alim dengan abid. Seorang alim, dia ada ilmu, ya, tapi kadang-kadang mungkin dia tak praktikalkan. Ya, ada yang praktikalkan. Kadang-kadang dia tak praktikalkan. Itu masalah orang alim lah. Ya, seharusnya dia beramal. Ya, tapi kadang-kadang dia kurang, kadang-kadang dia lebih, kadang-kadang dia alhamdulillah, dia berbagai-bagai. Berbandingkan dengan abid, abid ni dia tak ada ilmu, tetapi kuat ibadah. Sehingga orang awam tengok, dia ni hebat, dia ni abid. Tetapi dia tak ada ilmu. Ya. Oleh kerana tu Sayyidina Ali memberi guideline, al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran tidak dilihat pada orang tu berbuat dahsyat, hebat, apa semua tu, tak. Wa ta'riful haqqa wa ta'rifur rijal. Kamu kenal kebenaran, maka kamu kenal siapa yang betul tu. Ya, oleh kerana tu al-haqqu, ilmu ini
amat penting menyebabkan dia naik taraf alim. Syaitan tidak takut, tidak takut kepada abid yang kuat ibadah. Tahajud tu dia tahajud dahsyat. Yang berlaku zaman sekarang berzikir, dahsyatnya zikir. Mereka tak takut. Kenapa? Mereka beribadat di atas dasar kejahilan. Tetapi mereka takut kepada alim yang sedang tidur. Yang disebutkan, disebabkan alim kok terjaga, salah buat ni. Kamu buat tu tak betul tu. Dia akan tegur. Tu beza. Jadi saya bagi contoh. Beza alim dengan abid. Alim dengan abid ni dalam kisah pembunuhan lelaki ni telah membunuh 99 orang. Maka dia rasa nak bertaubat. Lalu bila dia rasa nak bertaubat, dia mencari-mencari. Lalu dia menjumpai seorang yang kuat beribadat di masjid. Kuat beribadat. Itu pasal kebanyakan, misalnya maaf saya katakan golongan tabligh, mereka itu abid. Kuat beribadat tetapi dalam keadaan jahil. Banyak kesesatan yang mereka miliki. Terutamanya dalam masalah akidah, masalah tariqah, masalah ialah bila disebut akidah clear lah. Dalam bab ini bermasalah mereka. Saya bagi contoh. Apabila lelaki ni nak bertaubat, lalu dia pun pergi mencari-cari, dia dapati di dalam masjid seorang lelaki yang kuat beribadat. Dia perhati, yang menimbulkan perasaan dia ni agaknya orang yang boleh dijadikan tempat rujukan. Disebabkan bila melihat kehebatan dari sudut ibadat mereka. Dari sudut ibadat dia tu. Maka dia pun pergi berjumpa dengan abid ini. Hadis tu mengatakan abid. Wahai abid, aku telah dia menyebutkan, wahai tuan, aku telah melakukan pembunuhan sebanyak 99 orang. Adakah ruang untuk aku bertaubat? 99 orang kabair, dosa besar belaka tu. Dia membunuh orang tanpa sebab. Lalu si abid ni terus mengeluarkan fatwa. Alangkah baiknya jika abid ni diam dan katakan, nanti saya tanya ustaz ni ataupun syekh ni, sila rujuk kat syekh ni, lebih cantik, lebih selamat. Lalu bila abid ni menjawab, bagaimana kamu boleh, bagaimana taubat kamu akan diterima sedangkan kamu telah melakukan sebanyak 99 dosa besar? Kamu tidak akan diterima taubat kamu di depan Allah. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, dia bercakap dengan siapa tu? Dengan pembunuh. Tahukah kita pembunuh ni macam mana? Hati dia keras. Dia tak ada belas kasihan. Kalau nak tahu orang yang membunuh ni, dia menyembelih kambing tu pun dah menunjukkan hati dia keras. Kalau orang yang sayangkan binatang ni nak sembelih kambing dah meraung, menangis apa, tak layak, tak tergamak nak sembelih. Ayam pun dia tak tergamak nak sembelih. Tapi makan sedap pula. Tak tergamak. Kenapa? Kesian dia tu. Ini kan pula seorang manusia. Dia membunuh 99. Seorang kita ni nak lukakan orang, nak nyakitkan hati bila kena langgar. Orang tu bersalah. Kita pun masih lagi ada simpati. Ini kan pula nak sembelih, nak bunuh. Jadi tetapi apabila dia mengeluarkan fatwa, si jahil ini mengeluarkan fatwa, kamu tidak ada ruang untuk taubat bagimu, yakni Allah tidak akan ampun kepadamu. Lalu si pembunuh ni panah hati, panah hati, lalu dia bunuh orang abid ini. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Itu dia abid, keluarkan fatwa ikut jahil dia, dibunuh. Sedangkan alhamdulillah macam melalui hadis inilah kita mengenali Allah akan ampun selain daripada syirik. Allah akan ampun orang-orang yang melakukan segala kabair ini jika betul-betul ikhlas bertaubat kepada Allah, maka dia ampunkan kecuali orang yang syirik. Maka berlaku dalam bab ini, dia pergi pula ke satu tempat dan dia bertanya kepada orang, lalu orang tunjukkan seorang alim. Lalu si alim ni dia jumpa, lalu dia menceritakan dia telah membunuh 100 orang. Adakah ruang untuk dia bertaubat? Lalu si alim ni mengatakan, siapa yang akan menghalang antara kamu dengan Tuhan kamu untuk bertaubat? Tidak ada halangan. Maksudnya, kalau kamu nak bertaubat direct terus kepada Allah. Tetapi,
dia mengatakan, ya, hendaklah kamu keluar dari daerah ini, ya, daerah tempat kamu tu, kerana daerah itu adalah kawasan orang yang fasik, orang yang jahat yang akan mempengaruhi kamu balik. Maka keluarlah. Jadi kita tahu kisahnya di tengah jalan barulah dia mati. Nak menceritakan kepada kita beza antara alim dengan abid begitu. Jaraknya jauh. Si alim mengeluarkan fatwa, lalu diangkatkan darajat dia dan diangkat darajat orang yang bertanya itu. Tetapi bila abid mengeluarkan fatwa, akhirnya dia dibunuh, ya, menjadi hina, dan si jahat ini bertambah jahat. Nampak tak? Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab-bab agama ini bertanyalah kepada alim. Kalau tidak, kita akan jadi tidak ada ilmu dan kita akan tersesat. Ya, kita melihat golongan-golongan tarikat yang begitu dahsyat zaman sekarang ini, ya, mereka itu adalah abid yang jahil. Mereka telah inhiraf, lari daripada manhaj Rasulullah. Maka seharusnya kita kembali kepada alim-alim, para alim ulama, ya, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, saya menasihatkan kepada para alim ulama supaya menjaga beberapa manhaj dalam siri menyampaikan risalah dakwah. Ya, kita kena banyak melihat keadaan yang mana kita kena jaga adab-adab juga dalam, kerana masyarakat ni pun dia berbagai-bagai dalam bentuk untuk menerima, maka kita kena ada ilmu pengetahuan dalam bab dakwah ini juga. Baik. Kemudian ulama itu adalah pewaris Nabi. Lalu Rasulullah membezakan antara alim dengan abid ini seperti bulan dengan bintang-bintang. Apa beza bulan dengan bintang-bintang? Kenapa bintang-bintang bercahaya ini dia mengambil cahaya dari matahari dan terangnya tidak sama dengan bulan purnama. Kenapa? Bulan purnama ni bila dia terang, bintang-bintang termalap. Menunjukkan cahaya bulan itu lagi kuat dan mengisyaratkan alim ini kedudukannya tinggi. Tapi di akhir zaman fitnah begitu dahsyat, ya. Fitnah begitu dahsyat sehingga alim dipandang rendah. Ala kulli hal, ia merupakan ujian bagi para ulama. Kemudian ulama itu adalah pewaris Nabi dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Para ulama adalah pewaris Nabi. Ulama yang betul-betul amanah adalah pewaris Nabi. Dan dia tidak mewariskan dinar dan dirham. Dia mewariskan ilmu. Oleh sebab itu barang siapa mengambilnya berarti dia telah mengambil bahagian yang banyak dan baik. Ya, kalau kita ambil ilmu daripada orang yang rasikhuna fil ilmi, orang yang alim, maka akhirnya kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya, ini tidak macam satu yang di teks, satu teks yang ditulis dalam Facebook tu, ya, dia mengatakan mungkin bagi tuan tak sahih, tapi bagi kami Syekh Nazim dan ulama kami mengatakan ianya sahih. Siapa mereka tu? Mereka bukan ahli hadis, mereka bukan mahir dalam ilmu hadis, mereka hanya guna akal dalam sistem agama mereka. Bagaimana kita nak menerimanya? Ya, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tak reti agama, ya, ataupun bukan bidang hadis nak membicarakan hadis ni sahih, hadis ni dhaif. Siapa kamu? Ya, macam seorang itu yang tidak mahir dalam membaiki ataupun dia bukan doktor nak membicarakan ilmu kedoktoran. Siapa kamu? Kalau bidang masing-masing pun, kalau kita menyaksikan orang yang buat nasi lemak lah senang, ya, tiba-tiba dia nak komplain nasi begini, orang masak begini, dia tak reti nak masak. Ya, bolehkah terima? Ya, subhanallah, saya tak faham dalam bab ini macam mana orang yang ada ilmu boleh menerima orang yang tidak ada ilmu dalam bidang tu, cuba nak berbicara dalam bidang yang sebenar. Akhirnya Islam jadi agama syirik, agama bidah, agama khurafat yang dianggapkan sunnah. Ya, ini di antara masalah tarikat Naqsyabandi, ya, nazim yang telah diiktirafkan di sebahagian beberapa tempat tu. Na'udzubillah, syar. Allah akan tanggungjawab kepada pemerintah ataupun orang yang bertanggungjawab dalam bidang ini. Na'udzubillah. Baik. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman Salafus Salih. Itu dia ilmu dia. Ya. Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 guru yang terbaik. Al-Quran mengandung banyak pelajaran tentang akhlak yang mulia serta semua pesan akhlak di dalamnya telah beliau amalkan dengan sempurna. Karenanya beliau menjadi hamba yang paling mulia akhlaknya. Hal ini seperti yang dijelaskan sendiri, ya, oleh Aisyah melalui perkataannya, akhlak baginda adalah Al-Quran.
khuluquhul Quran. Apabila Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, lalu dikatakan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maksud Al-Quran, yakni apa yang dia buat selagi Al-Quran tidak menegurnya, berarti ianya adalah akhlak yang baik. Maksudnya ianya adalah benar. Ya, ingat ya, itu di antara kelebihan di zaman wahyu yang mana Rasulullah SAW kalau tak betul maka Allah akan tegur secara direct, ya. Dan juga Rasulullah SAW dan juga para sahabat akan ditegur secara wahyu kepada Rasulullah. Pasal para sahabat sehinggakan dia berbisik-bisik, golongan munafik berbisik-bisik, ya. Terus Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah SAW tentang mereka berbisik-bisik. Ya, bayangkan. Oleh kerana itu sahabat menggunakan dalil kunna na'zil wal Quran yanzil. Kami melakukan suatu perkara, ada satu perkara itu di zaman Rasulullah, ya, sedangkan Al-Quran masih turun. Kalau benda itu tak betul, wahyu akan memberitahu Rasulullah SAW. Nampak tak? Cantik. Kalimah itu cantik. Jadi Rasulullah bila kalau dia buat tak betul, maka Allah akan tegur. Maka di situ kita menyaksikan dalam surah surah Abasa wa Tawalla. Ya, apabila Rasulullah bermuka masam dan berpaling, bermuka masam, berkedut dahi itu je. Kedut dahi apalah nampak sangat kedut dahi itu. Abasa wa Tawalla. Itu dia. Ya, dia kerutkan muka dan dia berpaling. Anja'ahul a'ma, tentang datangnya seorang lelaki yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Mana kamu tahu dia datang untuk membersihkan dirinya, yakni bertaubat, nak bertanya kepada Rasulullah. Tu dia, Allah tegur terus direct Rasulullah. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, ini satu kehebatan Rasulullah dan para sahabat pada zaman itu, yang mana mereka itu adalah generasi program wahyu. Salah kena tegur. Salah kena tegur. Buat. Tetapi zaman sekarang muncul pula makhluk-makhluk yang yang tak cukup akal ni, kita katakan, oh kononnya dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Tuan dan perempuan, ya, dia bermimpi satu bab yang yaqzah, aku berjaga bertemu dengan Rasulullah. Kamu nak menipu, tipulah orang awam. Tetapi ingat, kamu akan dipertanggungjawab. Statement yang kamu katakan itu, ya, merupakan fitnah yang jahat, yang mana kamu nak mengatakan diri kamu tu seolah-olah macam Nabi juga. Ya, itu belum lagi yang mengatakan aku diwahyukan. Ya, ini semua perkara-perkara yang jahat yang cuba nak menjadikan dirinya seorang yang hebat. Kononnya dia memiliki, ya, risalah daripada Nabi ataupun risalahnya sendiri. Untuk itu, agar bisa meraihkan akhlak yang mulia, kita wajib memahami dan merenungi ayat-ayat Al-Quran kerana Allah semata-mata. Sebab seluruh kandungan dipenuhi dengan berkat dan tidak mengandungi kebatilan sama sekali. Al-Quran berkat, Al-Quran tidak ada kebatilan. Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan untuk dita'abudkan, diabdikan dengan pembacaannya, dengan tadaburnya. Tuan-tuan dan perempuan, kita akan menentukan kedudukan syurga kita nanti dengan Al-Quran juga. Ya, yang Rasulullah menyebutkan irqi dalam hadis itu, apabila orang itu diarahkan baca Al-Quran di sana dan dikatakan baca, tambahkan, naikkan sehingga dia tahu di mana kedudukannya di syurga nanti. Jadi ini kelebihan mereka-mereka yang membaca Al-Quran. Kemudian Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran dan yang kami turunkan kepadamu penuh berkat agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Itu dia. Al-Quran yang diturunkan untuk diimani dan dibaca dan dihayati, diamalkan. Tadabbur Al-Quran. Okay. Tetapi mesti ada bimbingan dia supaya dia tidak lari daripada 3 generasi yang terbaik untuk beriman atau beramal atau ditadabburkan. Dan ingat tuan-tuan dan perempuan, saya nasihatkan jangan gunakan akal dalam siri Al-Quran. Jangan baru belajar taktih dalam belajar harfiah dah kononnya dah khatam, masya-Allah nak mentafsir Al-Quran. Siapa kita untuk membicarakan bab itu? Pasal perkara ini berlaku apabila seorang tu baru je mahir, baru je lepas belajar harfiah, lalu dia kata jom saya ajarkan tafsir Al-Quran. Siapa kamu
Akidah kamu bagaimana? Ya, lughah Arabiah kamu bagaimana? Usul tafsir dah belajar ke? Kaedah tafsir dah belajar ke? Tiba-tiba nak membicarakan Al-Quran seperti seorang alim. Na'udzubillah min zalik. Ianya merupakan fitnah. Tuan dan perempuan, terutamanya jika tidak ada masalah akidah yang betul, penafsiran akan berlaku inhiraf, akan berlaku lari. Na'udzubillah. Ini yang berlaku pada ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan orang disebabkan penafsiran itu yang salah. Fattaqullah. Ya, fattaqullah. Takut kepada Allah. Okey. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkat agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal sihat mendapat pelajaran. Oleh kerana itu, kalau kita tak dapat pelajaran dari Al-Quran, jangan carilah tempat-tempat lain. Berarti kita tak akan dapat pelajaran ataupun mendapat petunjuk. Kalau Al-Quran yang Allah katakan petunjuk itu kita tak dapat petunjuk, berarti kita bermasalah sebenarnya. Hati kita bermasalah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ya, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji, yang mana tidak ada kebatilan. Saya beriman. Ya, saya beriman, yakni saya perlu mempertahankan Al-Quran dan beramal dan bersungguh-sungguh dalam cuba menjaga Al-Quran dari sudut hafalan, dari sudut membina, membantu institusi tahfiz Al-Quran dan itu semua. Ya, kenapa kita berhadapan dengan fitnah dalam institusi tahfiz juga? Maksudnya di antara bila kita menyaksikan pada zaman-zaman silam, ya, kadang-kadang kita ni Masya Allah tahfiz Quran, kita tak tahu siapa yang membawa mereka ini. Kerana zaman silam golongan Mu'tazilah pun ada tahfiz Al-Quran, golongan Jabariyah, Qadariyah, golongan-golongan Syiah, ya, mereka ada tahfiz Al-Quran. Golongan Ahli Sunnah pun ada, ya. Jadi bila kita silap meletakkan anak kita, silap menyokong golongan-golongan ini, akhirnya mereka hafiz Al-Quran menentang Ahli Sunnah. Mereka hafiz Al-Quran tapi digunakan untuk mentafsir akal, menentang tafsiran salafus soleh. Oleh kerana itu berhati-hati. Okey, demikian pula wajib memperhatikan sunnah serta sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana firman Allah dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyakkanlah mengingati yang banyak mengingati Allah. Okey. Jadi ini di antara perkara yang muktamad apabila Allah mengatakan pada Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik yang perlu kita ikuti bagi siapa yang beriman dengan Allah dengan hari akhirat. Saya beriman dengan Allah dan hari akhirat dan saya akan berusaha. Maka kita sama-sama berusaha untuk menjadikan akhlak kita yang terbaik supaya apabila akhlak yang terbaik ini maka dia akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Kemudian kita lihat tajuk muka surat sebelah 72. Ingatlah dengan ilmu kita dapat mengetahui akhlak Nabi Muhammad dan para sahabat sehingga akan timbul keinginan untuk meneladani contoh mereka. Sehingga dengan ilmu kita dapat mengetahui apa saja akhlak yang disukai oleh Allah dan apa saja akhlak yang dibenci. Dengan ilmu kita dapat mengetahui mana sikap yang benar dan mana yang salah. Okey. Ini di antara perkara yang menarik tuan-tuan dan puan-puan. Dengan ilmu kita mengenali Rasulullah, bagaimana kedudukan kita dengan Rasulullah? Kita cinta tak Rasulullah atau just sekadar I love you ya Rasulullah? Ke bagaimana? Dengan ilmu kita mengenali Rasulullah, tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok tak ya apabila seorang tu minat sangat pada
Elvis Presley, ya, satu ketika dahulu zaman rock and roll, ya, mereka akan mencontohi cara Elvis dari pemakaiannya, ya, dengan seluar baggy dia, dengan rambut dia, dengan cara style, spek mata, semua dia akan buat gaya dengan baju dia, collar dia tu, semua cara, ya. Itu peminatnya. Pasal saya dulu handle Mekah, tengok encik ni macam Elvis Presley lah. Saya minat dia dengan gayanya apa semua kan. Tapi waktu haji dia kena botak lah kepala dia. Okay. Jadi bila kita minat tu, dan saya agak tertarik bila seorang tu minat, misalnya dia minat P. Ramlee, ada muka sikit-sikit era-era P. Ramlee, dia akan buat contoh dengan suara dia P. Ramlee, dengan cara memek-memek muka waktu menyanyi tu, cara P. Ramlee. Tu dia. Orang akan, dia akan cuba contoh menghayati kehidupan P. Ramlee. Walaupun tak sama, tapi dia cuba menghayati, ya, sampai dia dengar, ada sikit-sikit sama. Kan? Tengok muka ada sikit-sikit sama. Bagaimana kita dengan kekasih Allah? Kita kena ikut. Kalau betul kita sayang, kita cinta kepada dia, kita ikut. Itu pasal pemujaan itu pada lelaki yang agung ini kena ada dalam jiwa kita. Tetapi pemujaan yang tidak sampai taraf kepada ketuhanan. Pemujaan sampai taraf kepada utusan. Yang mana kita kena ikut. Had mana mampu. Bila Rasulullah kata pakaian kita had betis, misalnya had betis. Rasulullah kata kepada kaum lelaki, jaga janggut, potonglah misal. Kita buat. Ya. Rasulullah kata apa lagi? Ya. Jangan solat seperti ayam patuk, jangan solat seperti orang munafik. Kita buat. Jadi dengan arti kata lain, sehingga kan, ya, yang kita menyaksikan di antara kisah yang disebutkan seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana dia adalah contoh orang yang kuat mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dia di mana Rasulullah berjalan, dia akan cuba mengikut jalan di mana Rasulullah berjalan. Dan kalau Rasulullah pernah singgah satu tempat itu membuang air, dia tak buang air pun dia akan singgah tempat tu dan dia mencangkung sahaja. Kerana ittiba'. Kita kata gila? Tak. Bagi orang yang faham, itu dia. Begitu semangat dia nak mengikut Rasulullah dalam semua bentuk. Sehingga kan, ya, Imam Malik rahimahullah dikatakan tidak memakai selipar di bumi Madinah. Disebabkan dia mengharapkan tapak kaki dia itu belaga dengan tapak kaki, bekas tapak kaki Rasulullah SAW. Itu dia. Tuan-tuan dan puan-puan, ittiba'ur Rasul telah hilang. Kecintaan kita kepada Rasul hanya lafaz dia, I love you ya Rasulullah, Habibi ya Rasulullah, sekadar begitu saja. Ya, sayang. Ya, keaslian ittiba' itulah tanda cinta kita kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, jika kamu cinta kepada Allah maka ikutlah aku. Dengan arti kata lain, bila kita mengikut Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah dan kita cinta kepada Allah. Okey. Baik. Maka ikut. Dengan ilmu kita dapat mengetahui mana sikap yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu kita dapat mengetahui darajat dan balasan bagi orang yang berakhlak mulia, yang membuat kita terus terpacu untuk meraihkannya. Kita pun dapat mengetahui balasan kehinaan orang yang berakhlak tercela, yang membuat kita semakin berupaya untuk menjauhinya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, pembicaraan ini bukan kepada orang yang bawah dan ianya diumumkan kepada sesiapa. Walaupun kita seorang pakar ataupun profesional ataupun seorang menteri ataupun siapa sahaja, ya, di kalangan orang yang bawah, bila kita ada akhlak yang mulia, kita buat, maka insya-Allah ya, ianya tinggi. Saya agak tertarik misalan setengah orang, ya, dia rasa dia ada title bila nampak misalan, ya, satu benda yang menghalang jalan, kan, buah kelapa kata jatuh tiang, dia rasa macam kalau aku turun nak tolak buah kelapa tu ataupun nak ni. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, kalau kita bicara ke konon kita dengan kereta megah tu atau motor besar tu, kita atau title kita ni kita rasa aib, berarti kedudukan kita tu lebih hina daripada orang-orang yang hina. Kerana apa? Kerana kita menyaksikan Rasulullah SAW mengatakan dalam siri hadisnya, aku melihat seorang lelaki itu, ni akhlak yang mulia,
seorang lelaki itu di dalam syurga dalam keadaan senang lenang, sedangkan apa yang dilakukan, dia hanya mengangkat kayu yang terhalang dari orang-orang mukmin berjalan. Tu dia. Kelapa kadang-kadang, tapi itulah kadang-kadang kita rasa ego, alah malas lah kita nak ni, rasa malas. Satu bab. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan. Nampak, ya, arahkan, ya. Kita sama ada siapa yang sama kita, tu ada syurga tu. Turunkan, hentikan, buat. Tak ada aibnya di sisi Ar-Rahman. Jika Allah angkat darajat kita disebabkan kita buang itu, maka akan diangkatkan darajat kita di dunia. Disebabkan Allah dah menjanjikan kebaikan orang yang beriman. Kan Allah kata, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum. Kerana apa? Orang yang membuang atau mengalihkan perkara-perkara yang tidak baik di atas jalanan itu, termasuk dalam syu'batul iman, cabang-cabang iman. Allah dah janji akan mengangkat. Jadi kita angkat, buangkan, ya, dia termasuk yang disebutkan dalam hadis 70 cabang itu, salah satu membuang kayu di tengah jalanan atau duri-duri di tengah jalanan, ya, elakkan ke tepi. Apa salahnya? Allah akan angkat. Okey? Baik. Jadi begitulah kedudukannya. Imam Ibn Hazm berkata, manfaat ilmu sangat besar. Ilmu mengajar sifat-sifat yang mulia sehingga orang-orang yang mengetahuinya akan bisa berupaya untuk meneladani sifat-sifat tersebut. Ilmu ini juga mengajar apa yang termasuk sifat yang buruk sehingga orang-orang akan menjauhkannya. Okey, kita nak tahu ilmu ini baik, maka untuk diikuti. Dan kita nak tahu ilmu yang buruk itu untuk dijauhi. Bukan kita nak tahu ilmu yang buruk itu untuk kita ikuti. Dan ilmu yang baik itu untuk masang jerat. Tak. Ya, itu bukan cara dia. Ilmu juga ini mengajarkan termasuk sifat yang buruk sehingga orang menjauhinya. Ilmu membuat seorang itu mengetahui mana perbuatan yang mendatang pujian sehingga dia pun termotivasi untuk gemar melakukan perbuatan tersebut. Ilmu membuat orang mengetahui mana-mana perbuatan yang mendatangkan celaan sehingga ia dapat dijauhinya olehnya. Jadi jelas bahawa ilmu berperanan besar dan meraihkan kemuliaan, sebagaimana kebodohan berperanan amat besar dalam menjerumuskan kepada keburukan. Oleh kerana itu, dengan ilmu para Nabi memperolehi kedudukan yang sangat mulia dan utama sebab mereka mendapat ilmu tersebut dari Allah, bukan mempelajarinya dari sesama manusia. Ya, satu kalimah yang menarik dari Ibn Hazm Al-Zahiri, yang mana dia mengatakan yang para Nabi kedudukannya ilmunya dahsyat disebabkan dia dapat ilmu daripada Allah. Ya, ilmu daripada Allah. Ingat, dalam bab ilmu daripada Allah hanya dimiliki oleh para Nabi. Ya, oleh para Nabi. Dalam bentuk wahyu. Okey, ilmu yang bentuk wahyu. Adapun ilmu yang lainnya dengan ada dalil. Kalau tak ada dalil, dia tak boleh pakai. Yang lain tu seperti belajar, ya, itu lain cerita. Kenapa ada di kalangan manusia ni, dia nak carikan, dia tak nak menuntut ilmu. Ya, disebabkan kononnya dia nak ilmu laduni. Ya, ilmu yang datang dari Allah secara tengah tidur tu dia dapat. Oh, itu dia. Saya teringat waktu saya di zaman tak faham Islam, ialah dalam baru habis form 5 apa tu, tengah mencari agama juga. Saya melibatkan diri pergi belajar, pergi nak ambil apa nama orang, ijazah Tarikat Nasyabandi nun di Kajang. Ya, waktu itu dalam umur saya 18 tahun. Ya. Saya nak ambil di Kajang sana. Kan? Saya pergi sebanyak 2 orang, tetapi seorang yang drive tu, bila ditanya, entah belajar kat mana? Saya tak belajar, saya tunggu ilmu laduni. Masya Allah, ilmu laduni. Agak dah mati dia. Ya. Nak dapat ilmu laduni, apa tu ilmu laduni tu? Ya. Sedangkan ilmu itu yang Rasulullah ajak supaya kita menuntut ilmu. Ilmu tidak akan dapat melainkan dalam bentuk belajar. Ya, bentuk belajar, kecuali bagi para nabi yang diwahyukan. Wahyu ini adalah satu program yang Allah ajarkan kepada para nabi. Ya. Itu lain. Dan ilmu yang dikatakan seperti miliki Khidir adalah ilmu wahyu. Yang mana Nabi Khidir mengatakan dalam Al-Quran surah Kahfi itu, ya, bahawa pada akhir ayat dia berlaku percakapan antara dia dengan Nabi Musa, ya, menunjukkan wama fa'altu an amri.
Ya, dia mengatakan itu bukan aku yang buat, datang daripada diriku. Maksudnya wahyu. Itu pasal Nabi Khidir dia termasuk dalam kategori Nabi. Okey. Datang orang kata dia dapat ilmu laduni. Tak, bukan. Ya, dia adalah wahyu. Yang mana bila wahyu ini Allah yang mengajar, Allah yang memprogramkan, dia kedudukan dia tinggi. Tetapi ada satu lagi ilmu yang Allah berikan hanya kepada seorang lelaki yang akan muncul di akhir zaman. Yang disebutkan apa dia? Yang disebutkan pasal ada dalil. Ya, yang disebutkan itulah Imam Mahdi yang Allah islahkan, yang disebutkan islahkan pada satu malam. Ya, maka itu lain. Okay. Ada pun orang awam selain daripada kita, aku ya, tok guru ke siapa ke dapat ilmu begini-begini, itu mengarut. Ya, ilmu mengarut, yang mana ilmu itu adalah menyesatkan diri dia yang diwahyukan oleh syaitan yang sebenarnya. Okay. Baik. Perlu diketahui pula bahawa berakhlak mulia tergolongan dalam lingkup ibadah. Yang ini akhlak termasuk dalam bab ibadah. Ya. Itu pasal bila orang yang berakhlak mulia, apa Rasulullah kata, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maksud siapa yang beriman kepada Allah hari akhirat, misalnya berkata diam ataupun uskut, berkata diam, falyaqul khair, berkata perkataan yang baik ataupun diam. Kemudian Rasulullah sebutkan, aku menjanjikan bagi kamu sebuah mahligai di tengah syurga, di tepi syurga, apa semua mahligai-mahligai itu. Siapa yang boleh dia tidak menipukan walaupun berseloroh, ini menunjukkan akhlak yang baik. Ganjarannya syurga, satu mahligai. Siapa yang mampu berdebat tapi dia tak nak berdebat, maka dia pun dapat ganjaran syurga. Itu semua menunjukkan bahawa ia termasuk dalam kategori ibadah. Okey. Sebagaimana ibadah selalu diaturkan oleh fiqh, maka akhlak juga demikian. Ada sejumlah aturan serta rambu yang wajib dipelajari serta dipahami semua seseorang tidak salah dalam menerapkan akhlak mulia di dalam dirinya. Tanpa aturan tersebut, seorang dapat beranggapan telah berakhlak baik, padahal sejatinya dia belum melakukan atau bahkan telah berakhlak buruk. Yang ini dia ada SOP, ada apa syarat-syaratnya untuk memiliki yang disebutkan akhlak yang baik ini. Maksudnya bukan semua perbuatan-perbuatan kita dikategorikan akhlak yang baik. Dia ada sukatan-sukatannya. Ya. Dia ada sukatan-sukatannya. Oleh kerana itu bila kita berdiam dalam keadaan kebenaran yang perlu ditegur, dia jadi tak baik. Kan? Sedangkan iman itu dibagikan tingkatan iman tu, ya, iman dalam hati, iman menegur dengan perkataan, iman menegur dengan perbuatan, kan. Dia ada tahap-tahapnya. Jadi tahap-tahap itu juga mengisyaratkan dia sukatan-sukatan tertentu dalam siri perbuatan perangai kita. Okay. Itu pasal kalau kita berseloroh dengan adik-beradik lain, berseloroh dengan mak bapak, kena ada adab dia. Ya, dia tak boleh nak bertepuk-tepuk, tak boleh kata bahasa-bahasa yang tak standard dengan mak ayah kita. Lain pula. Ya, begitu juga berseloroh dengan tok guru, lain pula. Berseloroh dengan orang awam, lain pula. Itu di antara sukatan-sukatan dia. Berbicara dengan adik-beradik, alah kamu ni apa semua. Berbicara dengan mak ayah, tidak boleh guna kalimah-kalimah yang kasar. Ya, berbicara dengan guru, kena ada adab. Bicara dengan orang tua, kena ada ni. Bicara dengan budak kecil, lain pula. Okey, tu dia. Dia ada sukatan-sukatan. Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah, Syekh Mustafa Al-Adawi, apa yang nak sebut? Ya, rahimahullah pun boleh, tapi dia tak mati lagi. Ya. Hafizullah, Allah pelihara dia. Dia berada di Monofia yang berada di Mesir. Kami pernah pergi tempat dia dan saya dah berjumpa dengan dia. Ya, masya-Allah, kita harapkan dia orang yang baiklah. Di antara ustaz-ustaz syekh-syekh sunnah di Mesir. Ya, bahkan kita adakan program anak-anak pelajar-pelajar yang pernah duduk di sana untuk kita sewa sebuah rumah di sana untuk attend dia punya kelas. Ya, Syekh Mustafa Al-Adawi menjelaskan dalam akhlak terdapat fiqh aturan seperti halnya dalam ibadah. Dalam keberanian terdapat aturan, dalam rasa malu terdapat aturan, dan dalam kemurahan hati terdapat aturan. Semuanya bentuk akhlak ada aturannya. Ya, ini ada ialah nilaian ataupun sukatan-sukatan dia. Bukan main buat sahaja. Okey.
Terkadang seorang beranggapan dirinya pemberani padahal sejatinya dia hanya seorang yang nekat dan ngawur. Ada seorang yang merasa dia telah jujur dalam ucapan dan selalu berbicara benar padahal sejatinya dia suka menebarkan isu dan mengadu domba. Dia ni memang cakap betul, dia ambil, dia nakalkan. Ya, cakap tu dah betul dah, nakal. Dia kata, mat tu begini-begini. Dia nakalkan, dia bagi tahu pada mat tu, yang tu kata mat tu begini-begini. Betul dah. Tetapi tahukah dia bahawa dia telah mengadu domba kan, menggaduhkan. Dia cakap jujur. Aku cakap jujur, itu yang aku ambil. Bahkan aku rakam. Salah sebenarnya. Ya, kita ingat kejujuran kita tu betul. Tetapi kejujuran kita telah mengadu domba kan, melaga-lagakan antara satu sama lain. Nampak tak? Dia jujur dalam berbicara, tapi bila dia gunakan pembicaraan cara yang salah, maka jujur tu tidak dinilaikan sebagai jujur. Dia ternilai sebagai mengadu domba. Ya, okey. Ada hal juga seorang terlalu lembut serta terlalu merendah padahal sejatinya dia adalah sosok yang kalah, yang lemah lagi tidak berdaya. Ya, alah dahlah tu, mengalah sajalah. Hanya dia dah memang kalah. Ya, tak mampu nak lawan. Ya, tetapi kalau orang yang kuat dia akan berlawan. Yang ni akan menegur. Saya agak tertarik dengan dalam isu bab yang Syekh Husaimin. Dulu saya pernah aksiden. Kadang-kadang aksiden tu agak salah orang yang driver tu. Dia seharusnya dia nak ke tepi daripada keluar daripada tol Karak tu, nak pergi ke Ampang. So kalau kamu nak ke tepi ni, bagi signal, okay, bagi signal dulu and then beransur-ansur ke tepi. Okay, beransur-ansur ke tepi. Yang kita memang dari arah UIA keluar. Jadi tiba-tiba bila kita dari arah UIA keluar, dia daripada dari tol tu tadi, belakang lepas lori tu, lori lepas, terus dia ke tepi. Ui, melanggar lah. Tapi mungkinlah kadang-kadang kita ni ya, bagi saya masih lagi ada sifat bertolak ansur. Ya, kita tanya dia macam mana keadaan, okey begini-gini, tegurlah juga. Seharusnya korang mana boleh terus begitu. Ya, adalah jadi, tapi kita banyak bermaaf-maafkan. Ya, kalau ikut dia salah. Perempuan tu kata, kenapa encik terus saja? Saya kata, you all dari tengah masuk ke tepi direct, ini jalan saya, kan? Tetapi bila tengok fatwa Syekh Saleh Husaimin, ya, agak menarik. Kadang-kadang apa dia kata, kita perlu ajar orang yang tidak mengikut peraturan. Menarik. Kalau dia salah, lawan. Kita ajar dia. Lain kali bawa kereta, berhati-hati ikut peraturan. Maksudnya boleh bawa isu saman. Tu dia. Ya, kalau kita tak bersalah. Okay, kalau kita bersalah, kita mengakulah. Tapi kalau kita tak bersalah, lepas tu saya agak tegas sikit. Ya. Jadi tegas sikit, maksudnya pasal kalau orang tu salah parking, ya, kalau salah kamu kena langgar, itu kamu punya hal. Itu pasal kita dalam masalah isu parking apa semua kena ambil kira. Kalau tempat tak boleh parking, janganlah parking. Kalau kena, jangan salahkan orang. Kalau parking tepi jalan pun, dia ambil kira. Kalau kamu parking tepi jalan ikut orang kena langgar, tak boleh disalahkan sesiapa. Kamu kena salahkan diri kamu. Kenapa parking bukan tempat yang betul? Begitu. Ya, begitulah kesudahannya. Alhamdulillah ala kulli hal, disebabkan ya salah faham tu kita jadi kononnya merendah diri yang betul. Tak, sebenarnya merendah diri itu salah. Begitu juga misalnya seorang ayah kan, ya, kadang-kadang mengalah pada anak dalam isu-isu, seharusnya dia tidak boleh mengalah. Kamu sebagai seorang ayah, kamu sebagai seorang ibu kena tegas dalam keputusan. Ya, kena tegas dalam keputusan. Ya, memang saya agak tertarik dalam isu-isu membaca dah lain dah. Kenapa dia dan hadis terpaksa untuk kita mengetahui kedudukan yang sebenar
Kelas sudah tamat insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.